أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فإن أشرف الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة. اللهم علمنا ما جهلنا، وذكرنا ما نسينا، وارزقنا تلاوة كتابك آناء الليل وأطراف النهار، واجعله لنا حجة يا رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر، يا عليم علمنا من علمك ما ترضى به عنا، ولا تؤاخذنا بما تعلمه منا. يا حليم خلقنا بخلق الحلم، وحققنا بحقائق العلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah di atas segala nikmat dan kurniaan yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita semua sehingga ke saat ini. Termasuk masih lagi diberi peluang untuk hidup kalau ikut tahun Masihi, maknanya tahun baru 2021. Jadi pelbagai cara kita manusia ni nak sambut tahun baru. Ada yang sentiasa berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ada yang sambut dengan buat jamuan, ada yang sambut dia pun habis duit beli mercun, macam-macam lah, terserah pada kefahaman manusia. Apapun yang perlu kita fahami adalah setiap kali bertambahnya tahun, maknanya umur kita pun semakin bertambah, dan asasnya semakin dekat kita dengan alam kubur, alam kematian. Itu yang perlu kita fahami. Antara perkara yang baik untuk termasuk ketika kita sambut tahun baru ni, kita perbanyakkan doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan doa ni amat dituntut dan disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Antara hadis sallallahu alaihi wasallam, ma min muslim yad'u bi da'watin laysa fiha ithmun wala qati'atu rahimin illa a'tahu Allah biha ihda thalath. Mana-mana di kalangan hamba Allah SWT, orang Islam yang berdoa kepada Allah dengan syarat doa yang dia minta tu tidak berkait dengan dosa, wala qati'atu rahimin, dan tidak berkait dengan memutuskan hubungan silaturrahim, maka kita kena yakin sepenuh dengan kehendak, dengan izin Allah SWT, illa a'tahu Allah biha ihda thalath, melainkan kita yakin Allah Ta'ala akan memakbulkan doa kita dengan salah satu daripada tiga bentuk makbul Allah SWT. Yang pertama, imma an tu'ajjala lahu da'watuhu, sama ada Allah Ta'ala kabulkan selalu apa yang kita minta. Contohnya, kalau kita minta kesihatan, Allah Ta'ala terus bagi kesihatan. Ataupun kita minta supaya anak-anak kita jadi anak-anak yang soleh, zuriat yang solehah, Allah Ta'ala makbulkan selalu. Ataupun
wa imma an yaddakhiraha lahu fil akhirah. Ataupun Allah Ta'ala terima segala permintaan kita, cuma Allah Ta'ala pelewat. Pelewat dia himpun, dia nak bagi ganjaran tu apabila kita berada di akhirat kelak. Ini yang perlu kita yakini. Ataupun satu lagi, wa imma an yasrifa anhu minas su'i mithlaha. Ataupun Allah Ta'ala terima juga, cuma bentuk penerimaan dia tu, dia tidak bagi apa yang kita minta, tapi dia lindungi kita, antaranya daripada musibah-musibah besar lah, yang kadang-kadang kita tidak jangka. Kalau kita perhati dalam kehidupan kita ni, setengah manusia ni ditimpa musibah yang bertimpa-timpa. Dan kadang-kadang musibah ni, musibah kalau kena pada kita, kita tak mampu nak hadapi benda tu. Ataupun musibah, ujian, fitnah yang menimpa seseorang tu, yang boleh menjejaskan agama dia, boleh menjejaskan akidah dia, boleh menjejaskan keimanan dia kepada Allah Ta'ala. Tapi kalau kita perhati dalam kehidupan kita ni, mungkin kita rasa kita ni banyak berdoa kepada Allah SWT. Cuma kita rasa macam Allah Ta'ala secara asas, secara zahirnya macam dia tidak terima doa kita. Itu pada pandangan kita. Tapi kalau kita perhati pada hadis ni, paling kurang ada 3 bentuk Allah Ta'ala terima doa kita, termasuk dia tidak bagi apa yang kita minta. Sebab Allah Ta'ala lebih tahu mana keperluan kita sebenarnya. Kadang-kadang doa kita minta lain, tapi Allah Ta'ala bagi sehingga musibah yang menimpa kita, ujian yang menimpa kita adalah ujian yang sebenarnya kita mampu untuk kita berdepan dengan ujian tersebut dan tidak sampai peringkat kita menggadaikan akidah kita, iman kita. Itu. Jadi kalau kita kata nak sambut tahun baru, legilah masing-masing cara. Tapi jangan tinggal bak doa ni dan kena sentiasa berdoa kepada Allah SWT. Dan biasa kita sebut, apabila sebut tahun baru ni, biasanya kita sebut pada anak-anak, pada kawan-kawan, maknanya mesti ada kehendak baru, tekad baru, cita-cita baru. Dan cita-cita ni kita kena yakin dalam Islam memang dituntut. Termasuk cita-cita impian ni, ya kita duduk atas dunia, maknanya kita kena terima kenyataan bahawasanya kita sekarang ni duduk atas dunia. Impian kita adalah benda masa akan datang. Impian 5 tahun akan datang ke, 10 tahun akan datang ke. Cuma kita orang Islam ni, impian kita tu kena jauh, kena rentas dunia sampai ke akhirat. Orang pepatah ada kata, kalau kita nak tengok ke langit, kita kena ingat juga kita ni duduk di bumi, maknanya kena tunduk tengok ke bumi juga. Maknanya di sudut kenyataannya Allah Ta'ala buat kita ni, huwa ansha'akum minal ardi wasta'marakum fiha. Dia jadikan kita ni asal daripada tanah. Asasnya daripada air mani yang hina, mimma immahin, supaya kita rasa bahawasanya kita ni sepenuhnya bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itu atas dunia ni bukan sekadar nak makan, nak minum, nak berhibur sahaja. Tapi sebenarnya Allah Ta'ala minta wasta'marakum fiha. Dia minta kita supaya makmurkan muka bumi Allah Ta'ala ni. Imarahkan muka bumi Allah Ta'ala ini. Penuhi tanggungjawab kita sebagai manusia, insan yang terpilih, yang diberi taklif, tanggungjawab oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi semasa kita hidup atas dunia, kita buat kerja, mesti ikhlas lillahi ta'ala, dan kita buat mengikut kehendak Allah SWT, dan kita mengimpikan, kita berdoa, kita bercita-cita supaya di akhirat kelak kita mendapat rahmat, maghfirah dan nikmat syurga daripada Allah SWT. Ini yang kita sebut antara cita-cita. Sebab itulah ada hadis sebut, kalau kita nak minta dengan Allah Ta'ala, kita minta hak tinggi selalu. Minta syurga selalu. Dan dalam satu hadis ada disebut, inna fil jannati mi'ata darajatin. Dalam syurga ni ada 100 tingkat darajat kedudukan dia. A'addallahu lil mujahidin fi sabilihi.
yang Allah Ta'ala sedia kepada orang yang hidup atas muka bumi ni, berjihad, buat kerja, buat ibadat, buat kebaikan kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ada 100 tingkat, ada 100 darajat. Setiap darajat ni beza dia adalah sejauh antara langit dengan bumi. Sebab itulah Nabi kata sallallahu alaihi wasallam, fa idza sa'altumullah fas'aluhul firdaus. Kalau kita nak minta sesuatu daripada Allah, bukan sekadar kita nak minta makan sedap, nak duduk sedap, itu terlalu rendah di akhirat kelak. Tapi kita minta fas'aluhu al-firdaus. Kita minta syurga yang paling tinggi. Sesuai dengan cita-cita kita atas dunia ni, kalau kita mengimpikan sesuatu yang tinggi dalam kehidupan kita atas dunia ni, begitu juga akhirat, kita kena impikan sesuatu yang tinggi, iaitu syurga, dan syurga al-firdaus, antara syurga yang tertinggi kedudukan dia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, insya-Allah pada pagi ini kita terus dengan tafsir kita, itu tafsir surah An-Nas. Kita sambung yang minggu lepas, kita sebut ayat yang pertama, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, qul a'udzu birabbin nas. Qul, katakanlah, sebagaimana kita tahu arahan daripada Allah Ta'ala asasnya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan itu satu kemuliaan. Termasuk apabila kita baca ayat ni, kita kena rasa apabila kita baca, maknanya kita ikut arahan Allah SWT sebagaimana Nabi ikut, dan Nabi sampaikan kepada seluruh alam ini, termasuk sampai kepada kita, alhamdulillahirabbil alamin. Apa yang Allah Ta'ala minta, iaitu a'udzu birabbin nas, minta berlindung dengan Allah SWT. A'udzu, apa makna a'udzu? A'udzu dalam bahasa Arab, kita terjemah minta berlindung lah. Berlindung daripada apa? Ya, asasnya kalau hujan kita perlu pada payung. Maknanya berlindung dengan payung daripada air hujan. Kita atas dunia berlindung daripada binatang buah. Mungkin kita masuk dalam rumah, kita masuk dalam bangunan. Berlindung daripada panas cahaya matahari contohnya. Berlindung daripada orang yang nak buat zalim kepada kita, nak bully kita contohnya. Kita berlindung dengan orang yang lebih kuat. Berlindung daripada kalau musim sejuk sangat, berlindung daripada sejuk, kita pakai pakaian yang tebal contohnya. Ini perlindungan kehidupan biasa sesama kita. Ada lagi yang perlu kita berlindung, antaranya berlindung daripada azab Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apabila nak berlindung daripada azab Allah ni, tidak ada makhluk yang mampu melindungi kita kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sebenarnya termasuk berlindung daripada syurur, daripada kejahatan makhluk ni. Kejahatan makhluk, kezaliman makhluk, pengkhianatan makhluk. Kadang-kadang dalam banyak masa kita tak mampu nak berlindung dengan makhluk. Kita berlindung kejahatan makhluk dengan Al-Khaliq yang mencipta kita dan seluruh makhluk, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah untuk kita cari perlindungan yang sebaiknya, antaranya kita akan dapat apabila kita berurusan, berinteraksi dengan Al-Quran. Dan Al-Quran ni sebagaimana kita tahu, sebaik-baiknya dalam keadaan kita ni suci, kita berwudu. Dan sebelum kita baca Quran, kita juga disunat, diminta baca at-ta'awuz, qul a'udzu birabbin nas, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, fa idza qara'tal Quran fasta'iz billah minasyaitonir rajim. Apabila kamu nak baca Quran, maka mintalah perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, daripada gangguan syaitan. Itu nak menunjukkan kepada kita tentang kehebatan, tentang keagungan. Dan kalau kita tengok apa yang menyebabkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni, dia ada kehebatan dia sendiri, dia ada keagungan dia,
dia ada kesempurnaan dia, ada keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Antara faktornya kerana Nabi SAW sentiasa berlindung dengan Allah SWT. Sentiasa menyebut a'udzubillah minasyaitonir rajim. Sentiasa menyebut qul a'udzu birabbin nas. Ini sebenarnya yang menyebabkan Nabi SAW ni manusia yang hebat. Insan yang mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan akhlaknya dengan yang mulia, penuh dengan sifat-sifat yang sempurna, yang baik. Sifat tawadhu', sifat lemah lembut, sifat berjiwa besar, sifat pemaaf. Semua sekali ada pada Nabi SAW. Antara faktornya kerana Nabi ni dia ajar kepada umatnya dan dia sentiasa beramal dengan ayat-ayat Allah, termasuk qul a'udzu birabbin nas. Dan kita pun tahu bahawasanya qul a'udzu birabbin nas ni termasuk surah-surah yang kita panggil surah 3 kul, untuk kita berlindung antaranya dengan kejahatan syaitan. Dan kita pun tahu Nabi SAW ni antara dia ni jadi mulia kerana apa? Dia sendiri cerita addabani rabbi fa ahsana ta'dibi, dan akhlak dia di kedudukan yang tertinggi, kita kata wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan apabila kita sebut qul a'udzu, berlindung ni maknanya bukan sekali dua. A'udzu ni berlindung, dia memberi makna istimrar, berterusan. Hari ni kita sebut, esok kita sebut, minggu depan kita sebut sama. Dan kalau boleh dalam setiap masa dalam kehidupan kita, kita kena sentiasa ingat pada Allah Ta'ala yang Allah sahaja yang beri perlindungan kepada kita daripada seluruh kejahatan makhluk, termasuk daripada syaitan. Minal jinnati wan nas. Sama ada syaitan ni syaitan daripada jin ataupun syaitan daripada manusia. Ini keagungan Al-Quran. Ini keagungan ayat-ayat Al-Quran, termasuk ayat yang kita baca ni. Qul a'udzu birabbin nas. Birabbin nas. Kita minta berlindung daripada Allah ni, antaranya dia sebut Rabb. Di sini ada tiga segmen, yang tiga serangkai dipanggil. Birabbin nas, Rabb, Malikin nas, Malik, Ilahin nas. Allah sebagai ilah. Rabb ni kita sebut dia berkait dengan yang kita sebut, nak mudah faham, yang kita sebut tarbiyah. Anak-anak kita ni apabila nak membesar, dia perlu kepada didikan. Daripada kalimah Rabb ni lah lahirnya tarbiyah. Apabila sebut tarbiyah ni, dia memberi makna kita jaga, kita bentuk, kita selia. Contohnya kalau anak-anak kita ni, pelajar-pelajar, anak-anak kecil ni, semenjak daripada kecil lagi, kalau daripada nursery tu umur 2-3 tahun lagi, kemudian masuk peringkat rendah, masuk peringkat menengah, masuk peringkat universiti. Maknanya nak boleh dia jadi manusia yang berjaya ni, dia melalui proses tarbiyah. Tarbiyah ni lah asal daripada kalimah Rabb. Sehingga ila haddit tamam, dalam bahasa Arab panggil. Maknanya kalau nak bentuk seseorang manusia, seseorang pelajar, mahasiswa, mahasiswi ni, nak sampai ke peringkat ni dia berjaya ni, semenjak daripada arus perdana pendidikan daripada kecil lagi, daripada umur 3-4 tahun, daripada umur 7 tahun lagi, melalui proses yang pelbagai. Ini disebut Rabb. Dan kalimah Rabb ni juga dia memberi makna, kalau orang tu berpanggah-panggah huduh, dia sebut juga akhlak sayyi'ah, daripada sayyi'ut tarbiyah. Dia menerima didikan yang buruk, contohnya. Hatta kita nak, dalam bahasa Arab, kalimah Rabb ni juga di sudut bahasanya, kita nak bentuk, kita nak pera binatang pun, dia panggil tarbiyah juga. Tarbiyah al-hayawanat wan nabatat. Orang jaga tumbuh-tumbuhan, pokok-pokok pun dalam bahasa Arab, di sudut bahasanya dia panggil tarbiyah juga.
Begitu juga dalam ada contohnya ada kuliah pendidikan. Dia panggil kuliah tarbiyah juga dalam bahasa Arab. Cuma kita kena bezakan antara tarbiyah kita dengan Rabb yang dimaksud oleh Allah SWT. Tarbiyah kita ni banyak kelemahan dalam tempoh tertentu. Dia tidak kekal. Adapun Rabb Allah SWT ni dia berterusan, dia merakumi seluruh makhluk, setiap masa, setiap tempat, semuanya masuk dalam Rabb, bi Rabbin Nas. Artinya apabila kita nak berlindung dengan Allah SWT, kita kena yakin sepenuh keagungan, kesempurnaan, kehebatan Allah SWT. Sehingga kita sebut, Qul a'udhu bi Rabbin Nas. Itu maksud dia. Yang kedua, Malikin Nas. Malikin Nas ni raja penguasa kepada seluruh manusia. Dan di sudut bahasa juga, kita juga manusia, kita guna kalimah Malik, raja. Mana pemerintah bagi sesebuah negara, kita panggil Perdana Menteri, kita panggil Presiden, kita panggil Sultan, kita boleh panggil apa saja menggambarkan kekuasaan. Jadi apabila ada kuasa ni, ramailah orang pakat giurung, orang pakat nak dekat dengan orang ada kuasa ni. Sebab kekuasaan ni dari satu sudut dia nak memudahkan. Nak memudahkan yang payah. Nak mudah nak ambil manfaat. Tengok pada kefahaman makhluk seseorang tu. Kadang-kadang dengan kuasa ni mudah dia nak tolong orang. Kadang-kadang dengan kuasa ni manusia nak tahu keuntungan peribadi, kepentingan peribadi dan kepentingan kelompok dia. Terserah pada manusia. Sebab apa? Sebab dia ada kuasa. Malikin Nas. Adapun Allah SWT ni, kekuasaan Allah Ta'ala ni, dia tanpa had. Atas dunia dia kuasa sepenuh dan kekuasaan dia ni limanil mulkul yaum. Rentas dunia sampai ke akhirat. Dia berkuasa sepenuh. Manusia hanya kalau ada kuasa pun atas dunia. Itu pun terhad. Masa tertentu, tempat tertentu, bidang tertentu. Adapun Allah Ta'ala semenjak daripada atas dunia, dialah Rabbin Nas. Yang memberi makna, yang mencipta, yang mendidik, yang selia. Nak boleh ke seluruh manusia hidup sampai ke mati itu, beratus-ratus juta orang, berbilion dah manusia ni, semua sekali dengan penguasaan, jagaan, tarbiyah daripada Allah SWT. Begitu juga kehidupan seluruh makhluk Allah SWT. Binatangnya, tumbuh-tumbuhannya, semua sekali Rabbin Nas. Padalah kalau Allah Ta'ala pun sebut lagi, Malikin Nas, penguasaan Allah Ta'ala ni pada seluruh makhluk dan berterusan sampai ke akhirat. Itu Malikin Nas. Satu lagi, Ilahin Nas. Ilahin Nas, Tuhan kepada segala manusia. Ilah dalam bahasa Arab, dia memberi makna ma'bud, yang disembah. Jadi hak ni manusia tak boleh guna kalimah ni untuk kehidupan atas dunia. Kalau di sudut bahasa, Rabb boleh guna untuk makna tertentu. Malik boleh guna untuk makna tertentu di sudut bahasa. Tapi Ilahin Nas tak boleh. Manusia sama sekali tak boleh syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah Allah Ta'ala apabila dia cerita tentang penciptaan makhluk, khususnya manusia, dia cerita secara jelas. Tujuan apa dia cerita? Tujuan apa dia cipta manusia ni? Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Jelas. Mesti tujuan utama adalah untuk beribadat. Untuk mengabdikan diri kepada Allah SWT. Ilahun wahidah. Tuhan yang satu, Tuhan yang esa. Jadi hak ni maknanya tiga serangkai penting. Jadi sebab itulah padan kalau kita nak berlindung, mula-mula sekali kita kena ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Kita boleh jemur, kita boleh berlindung kepada makhluk, tetapi makhluk ni dia terhad. Sama ada selian dia, sama ada kuasaan dia. Tetapi Allah SWT ni, pada dengan ayat ni, pada dengan surah ni pun sudah cukup untuk menggambarkan
Padahal kalau kita minta berlindung dengan Allah SWT. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Ya. Allah yang Maha Esa. Sebab itulah kita ni apabila kita beribadat kepada Allah SWT, sama ada ibadat yang kita panggil ibadat khusus, macam kita semaya, macam kita bayar zakat, macam kita puasa, macam kita buat haji, ibadat khusus, nak suruh mudah kita faham, kita buat semua sekali itu kerana Allah SWT juga. Ibadat lain, kita duduk mengajar, kita duduk belajar, kita buat kerja dalam bidang pendidikan, dalam bidang pertanian, dalam bidang kewangan, dalam bidang ekonomi, dalam bidang pentadbiran, semua sekali itu kita kena ejah ikhtiar biar dia juga jadi satu ibadat pada Allah SWT. Ibadat hanya kepada Allah Ta'ala. Dengan cara apa saja yang kita buat ni lillahi ta'ala. Kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan apa yang kita buat, nak pastikan lillah ni, antara syaratnya adalah kita buat mengikut kehendak Allah SWT. Maknanya mengikut syariat Allah SWT. Mengikut Al-Quran. Kita sedang berinteraksi dengan Al-Quran ni. Baik, seterusnya apa yang kita nak minta dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala antaranya. Benda asas kalau disebut dalam surah ni adalah min syarril waswasil khannas. Min syarril waswasil khannas. Syarril waswas ni daripada kejahatan jin yang kita panggil syaitan secara mudahnya, yang sentiasa memberi kita ni rasa tidak tenang, sentiasa ada waswas, dan sifat waswas ni antaranya al-khannas. Al-khannas ni ada masa dia mari, ada masa dia pergi. Daripada satu sudut sebenarnya memang payah kita nak berdepan dengan usaha syaitan ni supaya kita ni sentiasa ada waswas, yang mana waswas ni dia ada sifat al-khannas, antaranya menggambarkan kelemahan. Cuma kalau kita tidak mampu urus, dia menyebabkan kita ni hidup atas dunia, kita lupa Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kejahatan waswas ni, contohnya kita kata dalam buku ni pun disebut, muka surat sebelah tu, kadang-kadang waswas satu penyakit kita ni, nak ambil air semaya kadang-kadang. Patutnya ambil air semaya ni habis kapasiti yang sikit air, beledi kecil, satu beledi kecil kalau orang ambil banyak sikit. Tapi kadang-kadang orang was-was ni siapa 7-8 beledi, bahagian ambil wuduk sahaja. Begitu juga kalau kita mandi, orang yang was-was ni mandi biasa ke mandi junub ke, sepatutnya kita habis sebeledi besar ataupun 2 beledi, 3 beledi. Tapi kalau orang was-was ni, dia boleh sampai 10 beledi, 20 beledi. Kerana apa? Was-was. Begitu juga kadang-kadang was-was ni, dia mari dalam semaya. Dalam semaya pun dia mari. Was-was ni. Amos sendiri masa sebelum ke Mesir, ada seorang saing tu, dia asal daripada Kelantan, daripada Pasir Putih. Penyakit was-was memang letih. Semaya sekalian kita, takbiratul ihram sekalian kita, tapi apabila bagi salah, dia tak ada 3 rakaat. 3 rakaat tak ada. Masa tu kami ingat semaya Zuhur. Semaya Zuhur 4 rakaat. Sama-sama jadi tok mamu, sama-sama takbiratul ihram sekali. Tapi was-was ni, lepas takbir, lepas takbir, dia puas takbir, dia tubik, dia pergi meludah lah apa semua sekali, dia masuk semula. 3 rakaat. Ini penyakit besar juga, was-was ni. Sebab itulah kita kena banyak berdoa kepada Allah SWT. Termasuk macam contohnya was-was. Masa kita buang air kecil, biasanya orang Kelantan panggil nyakit dedah. Nyakit dedah. Bahasa apa guna? Kita rasa tak puas buang air kecil ni. Sebab itulah Islam ajar supaya kita berdeham.
berdahem masa kita buang kencing, supaya kita nak yakinkan bahawasanya air kencing tu najis tu dah habis, kita basuh. Dan salah satu caranya akhirnya kita renjis di tempat keluar air kencing tu, supaya kalau kita tengok ada basah pun kita yakin itu daripada air renjis. Mana salah satu cara kita nak hilangkan penyakit was-was. Ni kena banyak berdoa lah. Patut pergi jumpa doktor ke, patut kita tambah lagi ilmu dan sentiasa berdoa kepada Allah. Cuma antara penyakit was-was yang paling besar adalah penyakit kita was-was dengan Quran. Penyakit was-was kita dengan Islam. Was-was kita dengan Allah Ta'ala. Yakin ke kita ni, kadang-kadang penyakit was-was ni menyebabkan kita tak yakin apabila kita mati hidup balik. Contohnya, was-was kita dengan Al-Quran ni, betul ke Al-Quran ni mari daripada Allah Ta'ala? Ataupun ada ayat-ayat tertentu Nabi Muhammad ke tambah, ataupun ada yang tertambah masa orang duk tulis, ataupun ada ayat-ayat tertentu yang tertinggal. Ini penyakit was-was yang paling besar lah. Kita minta berlindung. Siapa dia yang was-waskan manusia ni? Antaranya minal jinnati wan nas, sama ada syaitan ataupun daripada manusia juga. Jin, syaitan, jin daripada syaitan hak jahat. Jin hak paling jahat dia panggil syaitan lah. Manusia pun ada juga syaitan di sudut perangai. Perangai dia macam syaitan. Mana-mana manusia tidak beriman kepada Allah SWT, manusia tidak yakin dengan Quran, manusia tidak yakin dengan hari akhirat, manusia tidak yakin dengan syurga neraka, manusia tidak yakin dengan dosa pahala ni, manusia yang bersifat syaitan lah. Yang mana syaitan ni kita tahu dia sentiasa beri was-was kepada manusia. Dan kalau kita perhati sebahagian ulama, dia sebut was-was ni ada 3 sumber, daripada 3 sumber. Yang pertama ada dalam surah Qaf. Surah Qaf ayat yang ke-16. Walaqad khalaqnal insan. Kamilah, Allah Ta'ala kata, kami yang cipta manusia, wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh. Dan kami tahu apa yang dibisikkan oleh hati dia. Jadi was-was ni kadang-kadang mari daripada hati kita. Sebab Allah Ta'ala ni lebih dekat. Dekatnya dia dengan kita ni seolahnya macam aqrabu ilaihi min hablil warid. Yang kedua, was-was daripada syaitan min syaitanil jin. Daripada jin lah. Syaitan ni jin yang perangai huduh. Yang perangai huduh tu kita panggil syaitan. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal jin insi wal jin yuhi ba'dhum ila ba'dhin zukhrufal qawli ghurura. Ini ada dalam surah Al-An'am, surah Al-An'am ayat 112. Kadang-kadang was-was ni mari daripada syaitan manusia, daripada kita manusia lah, hak perangai huduh. Muka tu sama belaka. Kita sesama manusia ni cuma beza sikit. Mudah kita nak beza dia ni orang Arab ke, dia ni Afrika, dia ni orang Melayu. Tetapi di sudut perangai sama. Kalau perangai pembohong, warna kulit dia hitam ke, warna kulit dia putih ke, kalau bohong sama. Jenis pembohong, jenis pengkhianat, jenis penipu, jenis zalim, sebab sama. Maknanya ada perangai yang daripada manusia, maka Allah Ta'ala sebut minal jinnati wan nas. Jadi macam mana syaitan ni ataupun manusia yang bersifat macam syaitan, macam jin ni, dia nak was-waskan manusia, alladhi yuwaswisu fi sudurin nas. Dia masuk dalam dada manusia. Dalam ayat Quran ni dia tak sebut qulubin nas, dalam hati manusia. Asasnya dalam hati lah. Cuma apabila Allah Ta'ala guna sudur ni, daripada satu sudut, dia memberi gambaran bahawasanya was-was ni dia tidak direct sebenarnya masuk dalam hati manusia selalu. Tetapi dia masuk dalam dada, seolah sebahagian ulama kata
macam kalau kita rumah, tidaklah seseorang ni masuk siapa ke rumah tu masuk terus. Maknanya dia siapa pintu dulu. Dia ketuk pintu dulu. Ataupun ada orang bagi gambaran macamlah kita import barang yang begitu banyak berkontena dengan kapal laut. Jadi apabila kapal laut sapa tu, dia tidak sapa direct ke kedai kita, tapi dia letak dulu, dia berlabuh di pelabuhan. Nak sapa ke kedai kita. Begitu juga was-was ni daripada syaitan ni, dia tidak terus masuk dalam hati kita, tapi seolah dia kelilingi dulu. Kalau kita layan, barulah kita terkesan dengan was-was daripada syaitan. Itu dari satu sudut nak menggambarkan sebenarnya was-was ni lemah. Kita mampu untuk hadapi benda ni, termasuk antaranya apabila kita sentiasa berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada ulama sebut tentang was-was ni, macam contohnya apa yang berlaku kepada Nabi Adam. Dalam surah Taha ada disebut fawaswasa ilaihi syaitan. Fawaswasa ilaihi asyaitan. Kemudian syaitan membisikkan fikiran jahat kepada Nabi Adam. Ilaihi itu nak menggambarkan antara Nabi Adam dengan syaitan ni kedudukan dia agak jauh. Jadi seolah tidaklah dia pakai direct boleh masuk. Ilaihi seolah dia bisikkan dulu was-was ni. Cuma apabila dengan takdir Allah Ta'ala, apabila Nabi Adam terima, barulah Nabi Adam menerima musibah, kita kata ujian daripada Allah SWT, termasuk keluar daripada syurga, kena hidup atas muka bumi. Tapi itu semua hikmat daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan adapun kita ni, ayat ni, allazi yuwaswisu fi sudurin nas. Fi sudurin nas menggambarkan kita ni duduk atas dunia, bukan dalam syurga. Dan syaitan ni duduk bergelewak sesama kita. Yuwaswisu fi sudurin nas. Cuma tidak masuk direct dalam hati kita, tetapi seolah dalam dada. Sebab hati tu secara mudahnya kita faham duduk dalam dada. Jadi ertinya was-was ni asalnya dia lemah dan kita mampu kawal dia. Cuma kita ni kuat tak kuat hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ertinya ayat ni supaya kita ni betul-betul yakin dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Pergantungan kita sepenuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Ta'ala apabila dia nak cerita tentang kekuatan dia ni, dia sebut kelebihan-kelebihan yang ada pada Allah Subhanahu Wa Taala, termasuk dalam ayat ni kita sebut Qul a'udzu birabbin nas. Rabb memberi makna Allah Ta'ala yang didik kita, yang cipta kita, yang beri rezeki kepada kita sehingga saat ni. Kalau kita umur 50 tahun, maknanya 50 tahun dah. Bahkan sebelum tu lagi, masa duduk dalam perut mak kita 9 bulan. Semua tu Allah Ta'ala yang cipta, Allah Ta'ala yang jaga. Mak kita sendiri, hak ngandung kita pun dia tidak tahu sebenarnya. Bila start Allah Ta'ala ni cipta kita dalam perut mak kita. Duduk dalam perut kita pula fi zulumatin thalath. Dalam 3 kegelapan. Gelap di dalam perut, gelap di dalam rahim, gelap di dalam selaput, semua sekali itu. Jadi Allah Ta'ala nak cerita dialah Rabb yang cipta kita. Bahkan dia pera kita ni bukan sekadar dia pera kita sahaja, tapi dia pera keseluruhan keperluan kita. Ini Rabb. Maknanya dia pera juga, dia jaga juga segala binatang, segala tumbuh-tumbuhan, segala keperluan asasi kita. Dengan airnya, dengan udara, semua sekali Rabbin Nas. Malikin Nas, kekuasaan Allah SWT. Daripada sedia kidam lagi, baqa lagi, kekuasaan Allah Ta'ala. Berterusan sampai ke hari kiamat. Syurga neraka, semua di bawah kekuasaan Allah SWT. Supaya kita manusia ni rasa kita ada kuasa sikit, jangan cepat kita lupa Allah Subhanahu Wa Taala. Ilahin nas, akhir sekali bahwasanya Allah Taala ni
tempat kita mengadu, tempat kita beribadat adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilahin nas min syarril waswasil khannas alladhi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Inilah keseluruhan yang kita boleh faham daripada surah An-Nas ni. Artinya kita tengok surah An-Nas ni dia pendek, pendek. Maknanya 3-4 ayat kita kata. Kita rasa tak ada orang yang tak hafal surah An-Nas ni. Kalau tak hafal lagi boleh hafal lah. Semangat tahun baru 2021. Hampir semua orang hafal. Cuma mungkin di sudut makna. Makna mungkin ramai juga yang terlupa, yang teringat. Jadi salah satu caranya adalah kita baca, kita hafal, dan terbaiknya apabila kita cuba fahami makna-makna dan kita tadabbur makna-makna tersebut. Jadi kalau tadabbur ni seolah kita akan nak baca sokmo paling kurang setiap kali kita nak tidur, paling kurang. Mana kita jadikan ayat ni sebagai ayat japi kita lah. Ayat kita sebagai tok bomo paling kurang untuk diri kita sendiri. Yang kita panggil 3 kul. Dan Nabi SAW ajar kita antaranya sebelum tidur. Ya, terbaiknya bila kita tidur dalam keadaan berwuduk. Dan sebelum tidur kita tanda tangan doa. Kita baca 3 ayat ni. Qul huwallahu ahad. Qul a'udzu birabbil falaq. Qul a'udzu birabbin nas. Kita rauk start daripada kepala, muka sampai ke seluruh tubuh. Kita buat 3 kali insya-Allah. Itu salah satu cara kita nak berlindung antaranya daripada kejahatan makhluk, termasuk daripada kejahatan jin dan kejahatan manusia hak perangai huduh lah. Itu salah satu cara, mana ikhtiar daripada kita. Selain kita kena yakin bahawasanya ayat Quran ni bukan sekadar untuk kita guna dia untuk kita buat japi saja. Daripada japi doa, kita juga yakin sepenuh baca je boleh pahala selalu. Kalau kita beramal, lagilah boleh pahala. Kalau kita sebar ilmu yang kita faham daripada ayat-ayat kita baca, lagi boleh pahala. Kalau kita buat semua sekali kerana Allah Subhanahu Wa Taala, maknanya berganda-ganda lagi pahala kita. Itu sebenarnya apabila kita buat mana-mana kuliah, kita sebar ilmu ke, kita cari ilmu ke, kita kukuhkan lagi ilmu yang ada pada kita ke, semua sekali kita kena yakin semua sekali berkait dengan Allah SWT. Dan apabila kita buat ni lillahi ta'ala, akhirnya dia memberi kebaikan juga kepada kita semua. Merasa itulah untuk kuliah pagi ini. InsyaAllah kita akan sambung lagi minggu depan dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولمشائخنا ولأجدادنا ولجداتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.